Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua kawan-kawan yang hadir untuk program Jom Belajar Kalkulus. Okey, jadi kita akan mulakan kita punya discussion hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okay, untuk semua kawan-kawan boleh tengok dekat sini ada Google Classroom dan link ni saya dah attachkan dalam grup WhatsApp. Jadi kalau dalam grup WhatsApp ni kamu boleh tengok dekat sini link Google Classroom, kamu boleh join menggunakan email personal. Dan setiap minggu akan update setiap nota baru. Okay, hari ni semalam tu saya update yang ni, chapter 1.2, dan sebagai tambahan untuk kita punya pembelajaran minggu lepas, saya dah updatekan jawapan. Jadi jawapan ni berserta dengan jalan kira. Okey, sebabkan setiap notes kan ada self practice. So self practice ni akan ada jalan kira dan jawapan lah. Cumanya agak berterabur sikit. Jadi awak kena carilah mana jalan kira dan sebagainya. Okey. Cumanya minggu lepas kita belum habiskan lagi kita punya syllabus untuk chapter 1.1. Jadi hari ini kita akan sambung berkenaan dengan limits dan kemudian kita akan sambung dengan continuity. Okey, kita lihat dulu example yang seterusnya. Kita baru masuk example 4. Example 1, 2, 3 ni. Okey, example 1, 2, 3 adalah limit with number. Maksudnya had yang diberi adalah semuanya nombor. Macam ni kan awak lihat x implies 1. Maksudnya x menuju 1 dan 1 ni adalah nombor. Okey, dan yang paling famous untuk soalan limit ni adalah macam ni lah, sama ada dia tanya awak limit yang manakah wujud. Adakah limit tersebut wujud? Jadi kalau yang paling famous ni lah yang kita nak tekankan. Kalau limit tu wujud, maksudnya left side dengan right side tu adalah sama. Okey, maksudnya A positif dan A negatif, kalau nilai dia sama maksudnya limit tu adalah wujud. Yang ni sangat famous. Okey, yang ni sangat famous. Nanti kalau siapa yang tak ingat apa itu right side dan apa itu left side, nanti kita akan go through lagi lah satu question. Okey, kita akan go through satu example. Okey, untuk tu saya akan habiskan berkenaan dengan infinite limit. Okey, infinite limit ni maksud dia mungkin had yang kita menuju kepada nombor, jawapan dia akan jadi math error. Okey, math error tu maksudnya kalau kita tekan calculator, dia akan keluarkan paparan math error. Bukan syntax error syntax error tu lain. Ni math error ni maksudnya dalam maksud matematik tu dia tidak dapat kira, sangatlah besar nilai dia. Itu kita panggil dia math error. Okey, dan nilai dia bukannya kosong. Math error ni nilai dia adalah infinity. Okey, kita lihat kat sini. Satu contoh saya akan ambil untuk infinite limit. Dia bagi left side dan right side. Left hand dan right hand kita panggil lah. Okay, nanti kita akan go through lagi apa itu right hand dan left hand. Okey, untuk soalan ni diberi satu function di mana function tersebut adalah 1/x tolak 1. Sekejap Okay, saya dah share kot. Okay. Kemudian kalau kita dapat function ni, kita just nak substitute lah, maksudnya kita nak gantikan x tu dengan 1. Sebabnya kita nak tahu had dia lah. Kalau had untuk right hand, kita panggil yang positif ni adalah right hand. Sebabnya kalau kita ada integer kan, kita ada integer dia bentuk macam paksi x. Kalau kat sini nombor 1, sesuatu nilai yang menuju kepada 1 dari kanan ni adalah kita panggil dia sebagai right hand atau right side lah.
Manakala kalau yang dari kiri ke kanan ataupun dari kiri menuju ke 1, kita panggil dia sebagai left hand. Contoh something. Okey. Dan untuk tu awak kena faham apa yang dimasukkan dengan simbol positif dan simbol negatif. Kalau simbol positif maksudnya dia datang daripada right hand. Okey, ini adalah positif. Dan kalau dia ada simbol negatif dekat atas, maksudnya macam simbol tu dekat atas nombor lah kan. Jadi kita anggap dia daripada mana tempat yang datang tu lah. Kalau left hand daripada kiri, kalau right hand daripada kanan. Cumanya simbol dia kena pandai carilah. Okey, simbol dia kalau negatif dari kiri, positif dari kanan. Cumanya bila kita substitute dalam satu function, cara dia adalah sama sahaja. Kita cuma gantikan x tu dengan 1. Jangan tertipu dengan simbol positif dan simbol negatif. Kita substitute macam biasa. Kita substitute nombor 1. So kita lihat kat sini bagi limit positif. Okey, bagi limit right hand ni, kita nampak kat sini dia punya function dia adalah 1 per x tolak 1 kan. Kita gantikan x tu dengan 1 sahaja. Dia simple sahaja. So kita akan tulis kat sini jawapan dia adalah 1 bagi dengan 1 tolak 1. Okey. So jawapan dia akan dapat 1 per kosong. Maksudnya 1 tolak 1 yang bawah ni dia akan dapat kosong. Bila kita nampak macam ni, tak adalah kita cakap jawapan dia kosong. Kita tekan dulu kalkulator, kita nak check apa jawapan dia, sama ada jawapan dia kosong atau infinite. So kita tekan kalkulator ni 1 bahagi kosong. Okey, dia akan keluar mat error. Maksudnya kat sini jawapan dia adalah infinite. Okey, jawapan dia adalah infinite. Kita tak boleh tulis kosong sebab kosong tak sama dengan infinite. Sebab infinite ni maksud dia adalah sesuatu jumlah yang sangat besar yang kalkulator pun tak boleh nak kira. Jadi kosong ni automatik dia adalah sifar kan. Kita dah tahulah dia tak ada nilai. Okey, tapi yang infinite ni dia ada nilai tapi nilai dia terlalu mungkin complicated sampai kalkulator pun tak boleh nak kira. Sebab tu dia tulis mathematic error. Okey, dan sekarang jawapan yang kita nak tentukan adalah sama ada dia ni adalah positif atau negatif. Cumanya jangan tertipulah kalau awak nampak limit daripada right side ni ataupun right hand ni awak tulis jawapan dia positif infinite. Tak semestinya. Jawapan ni tak semestinya lah. Mungkin dia boleh jadi negatif, mungkin dia boleh jadi positif. Okey, positif infinite ataupun negatif infinite. So kita nak tahu apa sebenarnya jawapan dia. Okey, sama ada dia positif atau negatif. Kita tak tahu. Apa solution yang kita boleh buat kalau kita tak tahu jawapan infinite ni sama ada positif atau negatif? So kita guna satu kaedah. Okey, sebabkan kat sini kita dapat jawapan infinite kan. Bila kita dapat jawapan infinite je, kita tengok dia datang dari mana? Datang dari kanan ke? Datang dari kiri kan? So kalau kita nampak dari segi gambaran ni, kita nampak dia datang daripada right side lah ataupun right hand. So awak boleh katakan bahawa nilai dia mungkin awak boleh gantikan dengan x tu lebih daripada 1. Sebabnya kita nak dia lebih sikit lah. Okay, dia lebih sikit, up sikit lah. Okay, positifkan sikit. Okay, contohnya mungkinlah kita boleh tuliskan kat sini satu contingan saya nak conteng kat sini. Mungkin awak boleh tuliskan 1 bahagi dengan 1.01 something kan, ataupun kecil lagi sikit 1.001. Maksudnya nombor dia lebih sikit. Okey, nombor dia lebih sikit daripada nombor 1. Tapi jangan lebih sangat lah, lebih sikit je. Sangat-sangat sikit. Okey, kita buat dalam macam ni lah point. 1.01 ataupun 1.001. Dia nak lebih sikit sahaja. Kemudian kita tolak dengan satu macam biasa. Kita buat satu conclusion kat sini. Okay, ni conclusion dia lah. Okay, kita check. Tekan calculator, kita dapat 1 bahagi dengan 0.001. Okay, kalau kita tekan calculator ni kan, 1 bahagi dengan 1.001 tolak 1. Bila kita nak perkan ni, kita kena pastikan kita selesaikan bawah dia dululah. Kita kirakan denominator dia. Sebab dia punya operasi tolak. Okay, so kita dapat 1000.
Okay, maksudnya nombor ni tak adalah kita katakan jawapan dia genap 1000. Mungkin lebih besar daripada tu, kita tak tahu. Okay, dan kita tak boleh kenal pasti apa jawapan sebenar dia. Kita cuma boleh katakan bahawa jawapan dia bernilai positif. Okay, dia ni positive answers. Positive answers. Maksudnya jawapan nombor ni, sesuatu nombor lah yang kita boleh nampak ni adalah nombor yang positif. Jadi, kita boleh buat satu kesimpulan jawapan di mana infinite tersebut mewakili positif. Jadi awak nampak kat sini. Maksud dia kat sini, kita tahu infinite jawapan dia, tapi kita nak tahu apa sebenarnya nilai dia, positif ke atau negatif. So, kita kena ganti lagi sekali dengan kita menggunakan teknik right hand ataupun left hand. Ikut soalan ni. Kalau soalan ni positif, maksudnya kita guna right hand. Maksudnya lebih sikit lah daripada satu tu. Ini adalah untuk right hand punya bahagian. Okay. Kita dah settle dah untuk limit bagi satu. Okay. Settle untuk yang right hand. Sekarang kita cari pula left hand. Benda yang sama. Kita substitute, kita akan dapat infinite juga. Sebabnya kita pun buat benda yang sama kan. Okay, limit x implies ataupun menuju kepada satu yang negatif. Okay, di mana function diberi adalah 1 per x tolak 1. So, bila kita gantikan atau substitute 1 dekat x ni, substitute x ni jadi 1, maksudnya kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okay. Kita akan dapat macam ni, akhirnya dapat infinite. Cumanya, ingat, kita nak tahu dia positif ke negatif, kita tak boleh cakap dia jawapan dia negatif. Kita tak boleh cakap jawapan dia positif. Kita kena buat semakan dulu. Check, kena check. Ni bukan conclusion, ni check. Check ni sebenarnya boleh je guna nombor lebih besar sikit, tapi janganlah besar sangat. At least adalah sedikit penambahan atau penolakan yang berlaku. So, apabila kita nak check ni, okay, kita nak check satu nilai, apabila nilai infinite tu sama ada dia negatif atau positif, kita substitute nombor yang lebih, mungkin kalau kita lihat di sini, dia adalah satu right hand, satu negatif. Satu negatif ni maksudnya dari kiri lah, dari left hand. Okay, daripada simbol negatif. Maksudnya mungkin kurang daripada nombor 1. Nombor yang kurang daripada nombor 1 ni kan kalau awak teka, okay, kalau awak teka lah, awak boleh katakan nombor yang kurang daripada 1 ni adalah 0.99 something kan. Sebab dia nombor yang lebih kecil daripada 1. Jadi kita pun boleh anggarkan sahaja. Okay, anggarkan sahaja. So apakah kesudahan dia? Kita tengoklah apa kesudahan dia, kita tekan calculator. Okay. So kalau kat sini kita tekan calculator, 1 bahagi dengan 0.999 tolak 1. Okey, tekan je terus. 1 per 0.999 tolak 1. Okey, so mungkin awak dapat jawapan yang negatif. Ni saya terus direct lah. Tapi 1000 ni bukan jawapan dia tau. 1000 ni adalah rujukan sahaja. Ni adalah reference. Okey, ni adalah reference ataupun rujukan. Sebab kita tak tahu nilai infinite tu berapa, so awak tak boleh anggap jawapan dia adalah solid. Okey, ni reference sahaja. So bila kita nampak ni, oh ada simbol negatif lah. Okey, so maksudnya kat sini awak boleh katakan bahawa jawapan dia akan menjadi negatif. Okey, jawapan dia akan jadi negatif infinite. Senang sahaja. Kes ni kita cuma lihat teknik yang digunakan apabila kita bermain dengan left side dan right side ataupun left hand dan right hand. Okay. So macam kita kan ada nombor 2, contohlah nombor 2. So kalau 2 positif adalah belah kanan, kalau 2 negatif adalah belah kiri. Okay. So awak kena fahamlah kedudukan dia kat mana kalau kita bermain dengan integer. Okay, kalau kita bermain dengan integer. So pandai-pandailah kalau 2 positif ni, kalau kita mungkin nampaklah 2.001. Kalau 2 negatif ni mungkin awak boleh nampak negatif 1.999. Tapi dia punya nilai dia masih lagi positif. Dia punya ni lah. Okay, digit dia masih lagi positif. Jangan tertipu. Negatif ni bukan bermaksud nilai dia negatif.
Tapi negatif ni bermaksud dia kurang daripada 2. Okey, dia kurang daripada 2. Dan positif ni sebaliknya lah, dia lebih daripada 2. Okey, senang sahaja. Ini kes yang kita gunakan apabila. Okey, kita gunakan apabila. Sekejap Okey. Teknik right hand atau left right hand. Macam ni lah something. Teknik ini digunakan. Okey, digunakan apabila jawapan infinite. Okey. Tapi ingat tau, kita bukan semua jawapan infinite kita kena guna cara ni. Okey, bukan semua. Teknik ni kita guna apabila ada satu formula. Kat mana Okey, yang ni. Apabila ada satu formula dari soalan yang di mana kita nampak diberi number tu sama ada number tu positif atau number tu negatif. Number tu positif, kita dapat infinite. So infinite tu akan jadi positif atau negatif. Kalau nombor tu something right side atau left side, kita akan dapat infinite dalam positif negatif. Tapi kalau kita dapat number biasa, jawapan dia number biasa je lah. Number tu kita dah tahu dah jawapan dia apa. Ini kes-kes tertentu yang terjadi dan biasanya pelajar keliru. Okey, biasanya pelajar keliru. Kalau kita substitute A daripada left side ni, kita dapat jawapan dalam bentuk nombor. Tak perlu pun kita guna kaedah ni. Tapi kalau kita substitute daripada left side atau right side, kita dapat dalam jawapan infinite, baru kita guna teknik ni. Tapi ingat, hanya syarat dia dua sahaja. Ni syarat dia dua ni sahaja. Limit bagi nombor yang tetap macam ni, nombor tetap ni, bila kita dapat infinite, kita tak boleh guna cara ni. Okey, tak boleh. Tak boleh guna cara ni lah. Cara ni tak sesuai. Sebab dia ada, apa orang kata, syarat dua ni. Dan bila syarat yang kita tengok ni, hanya dua sahaja. Tak boleh lebih daripada tu. Syarat hanya dua. So kalau nak ingat, boleh tengok balik lah daripada notes ni. Ada je dekat example 4. Okay, syarat dia hanya ada dua, daripada left side dan daripada right side. Tapi daripada tuan nombor tu bukan. Tuan nombor bukan. So tak boleh. Okay. So ini berkenaan dengan example 4. So example 4 ni ada dua soalan. So kalau awak lihat dekat sini, sama daripada digit yang negatif 2 ni, maksudnya kita pun substitute macam biasa, negatif 2. Cumanya bila kita substitute nombor negatif 2 ni, kita akan dapat jawapan infinite. Di sini, kita tengoklah. Kita substitute nombor yang ada simbol right side ataupun left side ataupun right hand atau something yang ada simbol plus dekat atas lah ataupun negatif kat atas. Bila ada simbol 2 macam ni dan akhirnya kita dapat dalam infinite, baru kita boleh gunakan cara yang kita belajar tadi tu. Okey? Tu je syarat dia. Okey, infinite limit. Yang ni jarang ada dalam buku lah. Yang ni saya jumpa dekat Google atau YouTube. So yang ni mungkin secara pengetahuan tambahan. Okey, boleh lihat lah ni contoh dia. So kalau awak lihat, kita cek jawapan ni. Nombor yang lebih daripada negatif 2, awak boleh katakan nombor dia adalah negatif 1.99. Okey, dan akhirnya awak dapat nombor positif. Kemudian nombor yang kurang daripada negatif 2 mestilah akan jadi lebih kurang kan? Dia akan jadi lebih kecil. So mungkin awak boleh katakan negatif 2.001. Okey, dia lebih kecil. So bila kita substitute dalam function tu, kita akan dapat jawapan dalam negatif. So bila akhir jawapan ni adalah satu rujukan, kita lihat dia positif, kita tulis dia positif. Kita lihat dia negatif, kita tulis dia negatif. Okey, ni silap ni. Okey, okey. Yang ni saya nak kena explain sikit. Yang ni bukan silap, notes ni dah betul. Kenapa jawapan dia positif? Okey, yang ni saya ambil sikit lah. Scribe ni. Okey, kok ada yang confused kan? Okey, kenapa jawapan dia positif kat sini? Kenapa bukan negatif walaupun reference dia adalah negatif?
Okay, kita tengok Kalau saya letakkan negatif 2 ni sebagai left side. Okay, so 1 per, ni dia punya function 1 per x tambah 2 kuasa 2. Okay, ni dia punya function fx. So kalau saya substitute nombor yang kurang daripada negatif 2, so negatif 2 yang kurang daripada tu mungkin awak boleh katakan negatif 2.001. Bila saya gantikan, bila saya gantikan, saya letak sini negatif 2.001. Guna warna merah bagi nampak. Tambah 2 kuasa 2. Kita akan dapat jawapan macam ni. 1 bahagi dengan negatif 0.001 kuasa 2. Tapi sebabkan dia kuasa 2, tekan je lah kalkulator kan. Tekan je kalkulator sebabkan dia kuasa 2. So 1 bahagi dengan negatif 0.001 kuasa 2. So jawapan dia akan jadi positif. Something macam ni. Kita boleh nampak jawapan dia adalah positif. Jadi kan, kat sini, akhir jawapan dia akan jadi positif, iaitu 1 something lah, 10000 ada banyak pula kosong. Tapi ini rujukan sahaja dan awak kena lihat apakah dia punya rujukan ni, nilai dia adalah positif. Sebab tu kan kat sini jawapan dia bukan negatif infinite, tapi jawapan dia adalah positif. Sebab dia ada something kat function ni yang kita buat dia jadi positif, iaitu kuasa 2. Nombor negatif kalau kuasa 2 kan dia akan jadi positif kan. Jadi adalah something yang akan membuatkan dia jadi positif. Sebab tu kan hati-hatilah kita gunakan function ni, kalau boleh guna keseluruhan function. Jangan hanya setakat guna 2 bawah ni. Kalau kita guna bawah ni, automatik mungkin awak boleh dapat jawapan yang salah lah. So kena guna keseluruhan. Macam ni kita guna function keseluruhan. Kita substitute nombor yang kita pilih tu. Boleh je letak nombor apa-apa kat sini. Letaklah nombor 2, negatif 2.002 sekalipun. Boleh. Ini contohlah berkenaan dengan infinite limit. Tapi yang ni tak famous sangat lah. Soalan ni tak famous. So yang ni kita dah dapat. Kalau awak tak berapa nak faham sangat, awak boleh tengoklah rujukan soalan daripada notes ni lah. Awak boleh bandingkan dan try cari lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan infinite. Sebab yang ni tak famous sangat. Yang ni saya tak nak fokus. Yang saya nak fokus adalah example 5. Kenapa example 5 ni kena fokus? Sebab example 5 ni dia punya limit ataupun dia punya had dia adalah ni infinite. Biasanya kalau kita lihat had dia adalah nombor x implies ke berapa kan. Tapi yang ni kali ni x pergi kepada something yang kita tak tahu. X pergi kepada something yang kita tak tahu. Ni apa cerita kan? So kita try buat. Sekejap ni contohingan saja-saja je. Kita tengok kat sini. Contoh example 5 ni, biasalah pelajaran jenis yang terus substitute terus, kalau limit x implies to infinite, dia akan go through kepada infinite. So kita gantikan x tu dengan infinite. 2 tambah infinite, perkan dengan 3 infinite tambah 1. So bila kita buat macam ni, tambah 1. Ni dia darablah dengan infinite. Dan hasil jawapan dia akan jadi infinite per infinite. Jawapan dia akan jadi infinite per infinite. So maksudnya kat sini kita tak tahulah jawapan dia adalah infinite. Error, math error. Sebab benda besar bahagi dengan nombor besar, kita tak tahu apa jawapan dia. Maksudnya dalam satu function tu, kalau kita substitute nombor infinite, kita akan dapat infinite. Kita akan gunakan kaedah barulah. Kenapa 2 tambah infinite dapat infinite? Kenapa 3 kali infinite tambah 1 dapat infinite? Sebab infinite kita tak tahu. Nombor dia sangat besar. Infinite ni nombor dia sangat besar. Sangat besar. Kalau awak tolak 1 ke,
tolak 2 ke, tambah 2 ke, kita still tak tahu jawapan dia apa. Okey, kita tak tahu jawapan dia apa sebab nombor tu sangat besar. Kalau kita darab sekalipun, kita darab dengan 3 ke, kita tambah dengan 1 ke, still lagi kita tak tahu nombor apa jawapan dia. Okey, sebab infinite ni tidak menunjukkan berapa number yang tertentu. So kita boleh bahagikan infinite bahagi infinite dapat infinite. Bukannya infinite bahagi infinite dapat 1 Salah. Kita tak boleh potong. Sebab kadang-kadang infinite ni awak boleh cakap nombor dia mungkin lain sikit daripada infinite yang bawah. Okey, sebab nombor dia lain-lain. Kita tak tahu. Okey, kalau atas bahagi bawah nombor dia tak sama, so jawapan dia akan jadi infinite juga. Okey. So senang cerita lah. Okey, senang cerita, yang paling senang untuk awak ingat kalau kita nampak macam ni. Okey, ada function yang diberi 2 tambah infinite, 3 infinite tambah 1 automatik jadi infinite. So automatik jawapan dia akan jadi infinite. So kita tak boleh biarkan jawapan macam ni. Tak boleh biarkan. Tak boleh biarkan. So apa solution? Okey, apa solution kita? Okey, solution dia adalah, okey, notes dekat sini ada beritahu kita di mana kalau kita substitute infinite tadi ke dalam function dan kesemua jawapan dia akan dapat infinite, maka kita tak akan dapat jawapan yang betul. Dan kita boleh gunakan kaedah numerator dengan denominator ni masing-masing akan bahagikan dengan kuasa X yang paling tinggi. Apa benda tu kan? Okay, kita lihat contoh soalan. Numerator ni adalah satu pecahan yang duduk atas. Numerator adalah satu pecahan yang duduk atas. Denominator adalah satu pecahan yang duduk dekat belah bawah. Denominator. Ingat ya, ni adalah pecahan punya maksud. Kalau kita tengok kat sini, untuk numerator, kuasa X yang paling tinggi lah. Okay, kuasa X yang boleh nampak kat sini. X kuasa 1. Kan? X kuasa 1 ni. So kita try buat. Okay, limit X implies infinite. Okay, awak nampak 2 tambah X ni? Okay, masing-masing ni, yang numerator ni, awak tengok kuasa tertinggi dia adalah kuasa X. Okay, X kuasa 1 lah maksudnya. Jadi, numerator ni kena bahagikan dengan kuasa X tu sendiri. So, kalau X dia kuasa 1, so kena bahagi dengan X lah. Semua ni kena bahagi dengan X. Okay, ni adalah numerator dia. So, boleh tuliskan dia macam ni lah satu-satu. 2 per X tambah X per X. Okay, ni untuk numerator. Okay, ni untuk numerator. Kadang-kadang numerator dengan denominator ni, kuasa dia tak sama tau. Kuasa tertinggi dia. So, awak kena check satu-satu. Okay, kalau numerator dia adalah X sahaja, so bahagi dengan X sahaja. Kalau ada X kuasa 2, kena bahagi dengan X kuasa 2. Okay, dan denominator. Sama jugalah X sahaja, maksudnya bahagi dengan X. So, denominator dia adalah 3X tambah 1. Bagikan masing-masing ni dengan X. Okey, bahagikan masing-masing dengan X. Ini adalah denominator. Okey. So, bila denominator dengan numerator ni masing-masing awak dah buat operasi bahagi dengan kuasa X yang tertinggi, potonglah mana yang boleh potong. Contohnya X dengan X boleh potong jadi 1. Okey, boleh potong jadi 1. Kemudian 3X dengan X ni boleh potong X sahaja jadi 3. Okey, so bila kita buat macam ni, kita akan tulis balik jawapan. Limit X. Okey, awak boleh tuliskan 2 per X tambah 1. Sebab kita dah potong X dengan X tu. Okey, ni X Sekejap. Okey, 2 per X tambah 1 perkan dengan 3 tambah 1 per X. Okey, baru kita buat balik semula. Substitute balik semula setiap nilai X tu. Okey, substitute balik setiap nilai X tu dengan infinite. Okey, kalau awak nampak lah, senang cerita lah kan. Siapa je yang kena dengan infinite, automatik jawapan dia tak boleh kira. Okey, so kita nampak kat sini. Ni adalah asing Ni adalah asing. Okey, ni adalah asing. So awak boleh buat macam ni lah. Awak boleh buat 2 bahagi dengan infinite akan dapat 0.
Okey, 2 bahagi dengan infinite akan dapat kosong. Ni ada formula satu lagi awak kena tengok. Infinite bahagi infinite, jawapan dia infinite. A bahagi dengan infinite, jawapan dia kosong. Okey, A bahagi dengan infinite, jawapan dia kosong. Ni saya tak tahu sebab ni formula. A ni macam nombor lah. So kalau 1 bahagi kosong, jawapan dia infinite. Macam itulah something. Sebab kalau awak lihat kat sini, kita main tukar-tukar tempat je. Kan? Kita swap je. Infinite tu duduk bawah, kosong tu duduk atas. Kan? Nampak tak? Sebenarnya macam itulah something. Saya tak sure kenapa dia punya formula dia macam ni. Tapi memang kita boleh nampak lah. Kalau sesuatu nombor bahagi dengan kosong, kita kan dapat jawapan dia dalam math error kan. 1 bahagi kosong lah contoh. Jadi jawapan dia akan jadi infinite. Tapi kalau kita tukar tempat pun, dia still lagi jawapan dia A per infinite dapat kosong lah. Dia berlawanan. Okay. So, tengoklah macam mana dia punya formula. Formula infinite. Okay, infinite and zeros. Okay, formula ni saya jumpa kat Google lah. Saya tak sure macam mana dia punya solution dia. Tapi saya just follow sahaja daripada apa yang Google tu cakap. Okay, dan buku pun menunjukkan jawapan yang betul lah, yang apa yang kita buat dan kita ikut je flow tu, jawapan dia sama macam dalam buku. So maksudnya betul lah tu. Okay, so bila kita substitute, kita akan dapat 0 tambah 1 perkan dengan 3 tambah 0. Sebabnya apa-apa nombor bahagi dengan infinite akan dapat 0. Okay. So ni 0, ni 0. So jawapan dia akan jadi 1/3. Okay, jadilah jawapan yang dalam nombor. Ada jawapan. Cantik tak? Okay. Jadi kat sini, bila kita nampak je X tu pergi kepada infinite, kita check dulu. Okay, kita check dulu, boleh tak sumbat masuk terus? Okay, cuba test dulu, sumbat masuk terus boleh tak? Kalau tak boleh, so kena guna cara bahagikan numerator dan denominator dengan kuasa X yang tertinggi. And then, kita cuba gantikan balik semula. Kita cuba substitute balik semula dekat function yang baru. Okay, nanti akhirnya kita akan dapat jawapan ataupun solution yang betul. So, ini adalah formula infinite yang awak kena lihat. Sebabnya yang ni penting sangat-sangat. Sebab tak ada dalam buku. Ada dalam Google sahaja. Ada banyak lagi tau formula infinite dan zeros ni. Tapi yang ni je lah yang boleh kita note down. Okay. So ini adalah solution bagi untuk soalan yang pertama. Okay. Yang ni saya letak tepi sekejap. Okay. Formula infinite. Okay. So ini kecilkan. Okay, ini saya padam. Saya letak atas. Sekejap Okay. So ini dia punya solution. So kalau solution yang kedua, okay, solution yang kedua, okay, saya bahagikan macam ni. Sekejap Solution yang kedua. So bila kita nampak dia X implies to infinite dan kita pun masukkan 3 kali n, 3 kali infinite. Contohlah awak substitute dia dengan infinite kan. Tolak dengan infinite tambah 1. Okay, so infinite tolak infinite tambah 1. Kemudian infinite kuasa 2 lagilah besar kan. Tambah 1. So infinite tolak infinite, kita still lagi tak tahu apa jawapan dia. Tambah 1 still lagi infinite. Sebabnya kita tak tahu infinite tu berapa nombor dia. Kemudian bawah dia ni, kalau kita infinite kuasa 2, still lagi infinite. Dan infinite tambah 1 sama juga infinite jawapan dia. So jawapan dia akan jadi infinite bahagi infinite. Dan kita still lagi nampak jawapan dia infinite. Terlalu banyak infinite. So sebab kita tak tahulah apa jawapan dia. Kan? Jadi apa solution yang kita boleh buat? Kita
bahagikan perkali atau perkali pula. Kita bahagikan solution dia kita bahagikan dengan kuasa tertinggi numerator dan denominator. Okay, so yang ni awak boleh nampak kalau kita gantikan dengan infinite, kita akan dapat infinite. Okay, yang ni saya padam. So solution dia adalah awak try kita try bahagikan dengan denominator dan numerator yang betul. So 3n kuasa 2 tolak n tambah 1, tulis dulu. Okay, lepas tu bahagi dengan n. Okay, ni n bukan x. Saya rasa saya typo kat sini. N to infinite. Okay, ni n. Silap typo. Okay, so kita bahagi dengan n kuasa 2. Kemudian n ni pun bahagi dengan n kuasa 2. Dan satu ni pun bahagi dengan n kuasa 2. Masing-masing bahagilah. Okay, dan n kuasa 2 tambah 1 buat benda yang sama, bahagi dengan n kuasa 2. Sebab kuasa tertinggi dia adalah nombor 2. So bahagilah dengan n kuasa 2. Okay, apabila kita nampak macam ni, kita main potong-potong je. Okay, n 2 potong dengan 2, so dapat boleh potong semua. N dengan n kita boleh potong satu sahaja. Ni tak boleh potong langsung. Okay, maksudnya atas potong bawah, yang mana boleh potong kita potonglah, yang mana tak boleh lah. Okay, ni potong dapat 1. Yang ni tak boleh potong. So akhirnya limit n implies infinite. Kita dapat 3 tolak 1 per n tambah 1 per n kuasa 2. Perkan dengan 1 tambah 1 per n kuasa 2. Yang ni sangat senang. Sebabnya kalau lihat, semuanya dalam bentuk 1 bahagi something lah. 1 bahagi dengan infinite lah contoh. Kita gantikan n ni dengan infinite. So kalau nombor bahagi dengan infinite, automatically akan dapat kosong. Bukan infinite tapi kosong. So kita dapat jawapan dia 3 tolak kosong. Okay, kosong tambah kosong. Okay, dia jadi macam ni. Sebab 1 bahagi dengan sesuatu infinite. Infinite tu duduk bawah lah. Okay, infinite tu duduk bawah, so dia akan dapat kosong. So 1 tambah kosong. Okay, so jawapan dia 3 bahagi 1. Jawapan dia adalah 3. Okay, 3 bahagi 1, jawapan dia 3. Jadi, solution ni kita dapat dalam bentuk nombor bulat sahaja. Tak kisahlah nombor pecahan ke, nombor bulat ke. Yang penting ada jawapan yang kita boleh baca. Ini kita panggil dia kaedah bahagikan numerator dan denominator dengan kuasa X yang tertinggi. Cek dulu numerator, kadang-kadang numerator ni kuasa dia lain. Dan denominator ni kadang-kadang kuasa dia tak sama dengan numerator. So kena cek betul-betul. Ini sangat penting. Ini solution yang betul untuk infinite limit. Okay, kita panggil dia infinite limit. Okay, setakat ni okay tak? Faham tak? So far senang lah. Alright, so lihat dulu dalam seminit gitu. Sebab kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu continuity. Nanti kalau sempat, insyaAllah saya akan masukkan dengan satu example lah. Satu example questions. Okay. Kita sambung lagi.
Jap, sebenarnya ada lagi dalam 20 minit untuk kita pukul 9 suku. Sebab kita pun tempoh 2 jam kan. Rasanya sempat kot saya nak pergi satu example dulu. Jap. Kita buat page baru. Okay, kita tengok example soalan ni. Yang ni lah awak boleh tengok nombor 4 ni. Kalau X tu menuju kepada infinite. X tu menuju ke sesasun pula. X tu menuju kepada infinite dan function ni ada diberi A, B, C, D. So kalau nampak bentuk dia semua dalam fraction ni automatic lah kena bahagi dengan numerator dan denominator. Tapi case untuk soalan 4A ni, kalau kita terus substitute, terus je directly. 2 bahagi dengan infinite dapat kosong. 3 bahagi dengan infinite kuasa 2 dapat kosong. 1 tambah kosong tolak kosong dapat 1. Sebab 1 ni tak ada apa-apa. Kita just tak buat apa-apa kat nombor 1 ni. Tak ada effect pun. So automatic awak boleh dapat jawapan 1 je. Nombor 4 Nombor 4 ni A, 1. Awak boleh nampak jawapan dia adalah 1. Sebab infinite tu duduk belah bawah. Ingat nombor bahagi dengan infinite akan dapat kosong. Bukan math error tapi kosong. Lainlah kalau macam ni atas ada infinite, bawah ada infinite, yang itu jawapan dia infinite. Okey, macam ni semua fraction dia atas bawah ada huruf X. Ni memang kita boleh congak lah, boleh automatic dah faham, dah jelas, dah boleh nampak bahawa numerator dan denominator dia kena bahagi dengan kuasa tertinggi. So yang ni awak boleh try test and error untuk soalan 4 dan try buat lah. Yang ni saya tak nak fokus sangat sebab yang ni ada jawapan dia, awak boleh rujuk je. Okay, soalan 1 dengan 2 ni pun substitute sahaja macam biasa. Yang ni konsep of limit lah, ni adalah biasa punya limit. Kalau ada suit apa nak kena buat, okay, boleh rujuk balik video yang lepas macam mana nak buat suit. Ni suit radical punya simbol. Dan kalau ada quadratic punya function. Okay, so pandai-pandai lah kena rujuk balik. Kemudian soalan 1, 2, 3 ni tak ada masalah. 1, 2, 3. 3 ni sama macam soalan example 4. Okay, 3 ni sama macam example 4, tak silap. Di mana kita akan tengok jawapan dia kalau X tu substitute dengan nombor 2, kita akan dapat 2 tolak 2, kosong. Nombor atas bahagi dengan nombor bawah. So nombor bawah dia 2 tolak 2 kan kosong. Sebab kita substitute dengan X tu dengan 2. Kan nombor 2 kat sini. Okay, substitute dengan 2, 2 tolak 2, kosong. Atas bahagi dengan kosong akan dapat math error ataupun infinite. So yang ni awak boleh rujuk balik example 4 tadi. Okay, example 4. Ni example 4, nombor 3 example 4, nombor 4 example 5. Okay, nombor 5 hari tu saya dah discuss. Nombor 6 kita tengok nombor 6. Yang ini pun famous. Yang ni bukan limit to infinite tapi ini adalah limit yang melibatkan keseluruhan. Keseluruhan topik dalam bab 1 ataupun chapter 1. Yang ni sangat penting. Sebab yang ni kita ada nampak satu function di mana function ni kita panggil dia sebagai piecewise function. Okay, so saya akan try ajar untuk soalan nombor 6. Okay, kita ada masa dalam 15 minit macam tu untuk habiskan chapter 1 ni, 1.1. Okay. Kita lihat dulu function tersebut. Ni kita panggil dia sebagai piecewise function. Maksudnya kita ada banyak sangat pilihan piecewise function. Okay, pilihan yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okay. So kita akan pilih function-function ni mengikut syarat yang diberikan. Ni option lah. Option ni adalah syarat dia. Okay. Syarat dia kalau X tu kurang daripada kosong, kita kena pilih yang pertama. Jadi kita nak lihat dulu. Okay, kita nak lihat dulu apakah cara penyelesaian untuk soalan yang macam ni melibatkan piecewise function. Okay, untuk soalan A. Untuk soalan A ni sangat saya nak tekankan. Kalau dia tanya kita, suruh cari limit bagi 2. Okay, dia suruh kita cari limit bagi 2. Kita kena check dulu. Dia ni wujud ke tak limit yang 2 ni? Kan? Adakah limit 2 ni wujud? Is this? Is this? Dia akan tanya kita, adakah dia ni wujud? Jawapan memang kita boleh buat tau, tapi betul ke dia ni wujud? So kita kena check. Kita gunakan formula dalam example 3. Okay, kita tengok example 3 kita adalah ni. Okay. So saya screen kat sini. Okay, kita tengok ni formula dia. Kalau
right side dia, nilai dia sama dengan left side dia, maksudnya kita akan dapat limit tu wujud. Kita dapat buktikan. Okey, buktikan bahawa limit tersebut adalah wujud. Okey, contoh. Okey, contoh Untuk penyelesaian soalan 6A, kalau awak cari limit bagi limit bagi X yang menuju ke arah positif, menuju dari arah positif. 2 plus lah something kan, daripada right hand tu. Okay, so bila kita nampak dia nombor yang lebih besar daripada 2, kita boleh cakap nombor dia ada 2.001. Okay, 2.001 ni syarat dia dekat mana tau? Syarat dia masih lagi berada dekat sini X melebihi kosong. X melebihi kosong kan? Kan 2.001 ni kan melebihi kosong. Jadi kita ambil function yang ketiga ni. Okay, kita ambil yang ni, saya tandakan right. So kita tulis kat sini function yang betul yang kita ambil 2x tambah 5. Contoh. Okay, contoh dia So 2 plus ni menunjukkan bahawa kita nak cari kat mana piecewise dia yang betul. Dan kita gantikan, kita substitute macam biasa. 2 kali 2 tambah 5. Okay, 2 kali 2 tambah 5. Ni kita terus substitute terus directly. Sebab nombor 2 jangan tertipu dengan simbol positif dan negatif ni. Sebab ni adalah beza left hand dengan right hand sahaja. So 4 campur 5, 9. Okay, kekalkan dulu. Okay, kunci dulu kekalkan dulu jawapan ni. Kita check yang kedua pula. Limit X yang belah negatif. Belah negatif ni maksudnya kurang daripada 2 lah. Integer 2 kan. Nombor 2, mungkin kita boleh katakan nombor dia nombor 1.99. Nombor yang kurang lah. So kan, awak boleh nampak nombor 1.99 ni masih lagi nombor positif. Di mana syarat dia still sama, iaitu X melebihi kosong. Okay, dalam piecewise function ni, kita tengok syarat dia. 1.99 ni adalah nombor yang lebih besar daripada kosong. Jadi, kita pilih piecewise function yang ketiga. Ataupun function yang ketiga ni lah. So, benda yang sama, substitute dapat jawapan yang sama. Okay, kita substitute dapat jawapan yang sama. Okay. So, jawapan dia akan jadi 9. Okay, maksudnya, limit ni, limit X implies 2 exists. Tapi kita kena carilah. Bila kita dah tahu, dah buktikan. Kita dah buktikan bahawa dia tu wujud. Jadi kita kena cari. Kita kena cari apabila X tu betul-betul pada 2. Sebabnya X tu dia cakap nombor dia nombor 2. Tak ada simbol positif dekat right hand ataupun left hand. Tak ada simbol positif negatif. Jadi nombor dia exactly pada nombor 2. Jadi kita tengok option dia lagi sekali. Kita check. Still sama. Nombor 2 tu adalah lebih daripada kosong. 2 lebih besar daripada kosong. Jadi still kita gunakan function yang sama. Jadi kita tulis limit X implies 2x tambah 5. Jawapan dia akan dapat benda yang sama lah. Dapat benda yang sama, iaitu 9. Itu jawapan dia. Tak perlu buat conclusion ayat-ayat dan sebagainya lah. Kita terus bagi jawapan dia. Jawapan dia 9. Kalau tak sama, maksudnya ada cacat lah dekat situ. Maksudnya jawapan dia lain. Alright. Tapi tak semestinya limit ni wujud. Kadang-kadang limit dia tak wujud. So bila tak wujud, awak tulis je jawapan dia not exist ataupun does not exist. Jawapan dia memang macam tu. So ini adalah penyelesaian dia agak panjang sikit lah untuk soalan A. Jadi kan, satu conclusion yang saya boleh pesan ke awak, kalau soalan ni dia bagi piecewise function dan dia tak bagi simbol positif atau negatif, automatically kena cari adik-beradik dia. Cari dia punya tangan-tangan dia tu, right hand dengan left hand. Kalau dia tak ada tangan, macam mana dia nak hidup? So dia kena ni lah, ada dua-dua belah tangan tu. Ni maksud saya yang untuk buat kerja lah. So bila dapat dua-dua ni buktikan jawapan dia sama, maksudnya dia exist. Kalau tak sama, automatik awak tak perlu cari yang bawah. Kalau tak sama lah, contohnya 9 tiba-tiba dapat negatif 9. So maksudnya awak boleh cakap does not exist. Cukup lah. Contoh. Tapi kalau dapat jawapan yang sama, awak boleh buktikan jawapan dia 9. Nanti kita tengok pula yang E ni. Sebabnya dia nak tanya awak, positif kosong ni dengan negatif ni betul tak? Sama tak? Nanti kita tengok. So kita tengok lagi sikit.
Ni soalan A Soalan A ni panjang. Okay, so maksudnya awak kena buktikan bahawa kiri dan kanan side dia, left dan right, kena sama nilai. Ini untuk limit. Okay, pegang dulu ni untuk limit. Nanti continuous dia lagi extend. Kiri, kanan dan tengah-tengah tu kena sama. Lagi banyak benda nak kena hafal. So yang ni awak kena hafal dulu dua formula. Formula kiri, kanan sama exist. Kena ingat tu. Okay, next. Yang ni kalau awak tengok soalan B, dia terus bagi negatif, dia terus bagi simbol 3 negatif. So awak tak perlu cari dia punya right hand, tak perlu cari dia punya exactly pada 3. Terus cari negatif punya side ataupun left hand dia tu. Tak perlu cari right hand. Okay? Dia punya jalan kerja dia simple. B, apabila limit x implies to 3 left side ataupun left hand, okay, dan kita lihat nombor 3 ni left side. Okay, left side dia adalah left hand. Left hand dari kiri. Sebabnya dia negatif kan. So awak boleh katakan dia mestilah nombor yang kecil daripada nombor 3, iaitu mungkin 2.99. 2.99 ni awak boleh cakap option dia still sama. Nombor positif, iaitu lebih daripada kosong. Option ni memang awak kena tengok betul-betul. Kalau nombor dia lebih besar dari kosong, ni nombor 2.99 ni still ambil function yang sama. Okay, so awak ambil function yang sama, 2x tambah 5. Dan ingat, kita kena substitute nombor dia sahaja. Okay, 2 kali 3. Ni ikut nombor dia, ikut limit dia. 2 kali 3 tambah 5, dapat 11. Okay, dapat 11. Itu je lah jawapan dia, simple. Yang ni tak perlu cari dia punya abang dan kakak dia ataupun dia punya right side dia lah, tak perlu cari sebab dia dah soalan ni directly dia suruh awak cari yang left side. Same goes dengan soalan C dan D. Soalan C, D dengan E ni sebenarnya ada relate dia sebenarnya satu soalan je. Cumanya soalan C, D, E ni dia pecahkan kepada 3 lah. Macam A ni kan sepatutnya dia kena cari yang negatif, positif dan exactly pada nombor 2. Sebenarnya A ni ada 3 lah soalan yang dia tanya awak. Dia tanya yang ni, dia tanya yang ni dan ni. Semuanya dia tanya dalam satu soalan yang sama. Tapi kalau macam kes untuk soalan CDE ni soalan yang sama tapi dipecahkan kepada 3 bahagian. So awak boleh buat satu-satu lah. Okay, sama je, awak boleh try buat. Okay, untuk soalan C, limit bagi X yang menuju arah negatif bagi kosong, maksudnya left side bagi kosong. Maksudnya nombor dia mestilah nombor yang kurang daripada kosong. Okay, nombor yang kecil daripada kosong. So, option yang kita boleh gunakan adalah nombor yang negatif ataupun nombor yang kurang daripada kosong. Inilah atas sekali. X kurang daripada kosong. Okay, yang ni X kurang daripada kosong. Sebab nombor yang negatif, nombor yang kurang daripada kosong. Kalau X limit dia adalah kosong positif, maksudnya nombor dia lebih besar dari kosong. Tapi kalau yang ni, X betul-betul exactly pada kosong. Okay, X betul-betul exactly pada kosong. So kita ambil option yang kedua. Jadi kan awak boleh nampak kat sini. Function yang awak nak kena guna tu. Function ni kurang daripada kosong. Function ni lebih besar dari kosong. Function yang ni adalah betul-betul exactly pada kosong. So awak lihatlah kalau saya ganti terus. Yang ni kan function dia saya dapat negatif 1 lah. Okay, saya dapat negatif 1. Sebabnya kalau 3 kali kosong dapat kosong kan. So kosong tolak 1 dapat negatif 1. Kalau yang ni 2 kali kosong tambah 5 dapat kosong campur 5. So dapat 5 lah. Dan akhir sekali dapat does not exist. Okay, does not exist. Saya tak boleh cakap jawapan dia kosong. No. Saya tak boleh cakap jawapan dia kosong. No, salah. Jawapan yang lebih tepat bagi ini adalah does not exist. Sebabnya kalau kita lihat kat sini, lepas awak substitute satu-satu ni, dia punya function dia kan. Yang ni function dia untuk yang soalan C. Yang ni function dia untuk soalan D. Dan akhir jawapan dia tak sama. Negatif 1 dengan 5 ni. Does not exist because negatif 1 tak sama dengan 5. Maksudnya dia punya left side dia
tak sama nilai dengan right side dia ataupun right hand dia dan left hand. Jadi kita tak boleh cakap lah jawapan dia kosong. Kita tak boleh cakap jawapan dia kosong kat sini. Tak boleh cakap apa jawapan dia kat sini. Kita kena tengok dan bandingkan. Adakah dia ni wujud? Lainlah kalau dia tu wujud betul-betul, baru awak boleh cakap jawapan dia kosong. Okay? Sebabnya kita kena check. Check dulu. Is this same? Is this same value? Jadi kalau awak lihat kat sini, tak sama, does not exist. Tapi kalau sama, baru awak boleh cari X tu sama dengan kosong. Okay, baru boleh sambung lah dia punya station-station yang seterusnya. Cari awak punya left side dulu, left hand. Find left hand. And then find right hand dia. Atau terbalik pun tak apa. Baru boleh find dia punya exactly values. Okay, exactly values kalau exist. If exist. Maksudnya, cari dulu left hand dia. Dah jumpa jawapan dia. Cari pula right hand dia. Dah jumpa jawapan dia. Cari bila dia exist, baru awak boleh cari dia punya nilai sebenar tu. Ataupun substitute terus. Dan kalau dia tak exist, awak boleh katakan dia does not exist. Kalau tak samalah. Okay, dia punya flowchart dia akan jadi macam ni. Jadi kan, senang je soalan ni. Awak boleh try buat untuk soalan nombor 7. Okay, kalau awak boleh terlepas dia punya jalan kerja, tak apa. Sebab jawapan pun saya dah bagi jalan kerja lah. Ni sama je. Okay, dia bagi awak cari kurang daripada 1. Dia suruh awak cari lebih daripada 1. And then dia suruh awak bandingkan. Adakah sama? Okay, kalau sama, carilah jawapan dia. Kalau tak sama, does not exist. Okay, awak boleh check. Ni pun sama, S2, S2 dan 2. Okay, 2 negatif, 2 positif dan 2 yang exactly 2 lah. Ni adalah piecewise function dia lah. Awak kena check betul-betul. Kalau kurang daripada 1, maksudnya kurang daripada 1 tu awak kena ambil yang ni lah. Silap. Awak kena ambil yang ni. X kurang dan sama dengan 1. Kena ambil yang atas. Kalau lebih daripada 1, maksudnya awak kena ambil function yang kedua, iaitu 1 dan selebihnya. Sebenarnya kat sini dia tak adalah sampai 1. Dia maksudnya lebih sikit lah daripada 1 kan. Sebabnya dia tak ada simbol sama dengan kat sini. So maksudnya dia adalah lebih sikit daripada 1. Antara 1 hingga 2 lah maksudnya macam tu. Dan exactly pada 1 ni adalah function di sini. Okay, function dekat atas. Sebab kalau awak kata jawapan dia orang sama, okay, kalau jawapan dia orang sama, limit kiri sama dengan limit kanan, so awak nak cari pula X1 tu. X1 tu tak boleh ambil dekat sini. Tak boleh pakai function ni. X1 tu kena pakai function yang atas. Sebab dia ada simbol tanda sama. Kurang dan sama dengan. Okay. So awak kena tengok. Kalau sama awak boleh sambung. Kalau tak sama awak boleh stop. Awak boleh cakap does not exist. So kalau saya tengok jawapan. Okay. Kalau saya tengok jawapan kat sini. Ni awak try buat nanti. Okay, nombor 7 ni A, jawapan dia 2. B, jawapan dia 2. C, maksudnya wujudlah, exist. Dan awak gunakan function di atas. Saya salah buat jawapan ni pula. Okay, yang ni saya tersalah jawapan. Nanti saya betulkan balik. Okay, ini bukan function X tambah 1 tapi function 2X. Okay. D awak cari. E awak cari. Kalau tak sama, does not exist. Itulah dia punya penyelesaian. Setakat ni memang senang lah. Sebabnya kita faham. Kita nak substitute dalam piecewise function. Cumanya soalan sini saya typo sikit. Nanti saya betulkan. Okay, jawapan tu saya tak nak tunjuk lama-lama. Nanti try je lah buat. Okay, so settle lah untuk limit sebenarnya. Okay, limit ni ada dalam 5 example lah. Tak banyak pun. Okay, 5 example je yang saya boleh cari dalam Google, dalam YouTube, dalam buku. Okay, dan semua ni saya faham. Ada yang dah belajar, ada yang belum. Okay, sebab yang dah belajar ni based on apa yang kamu belajar masa diploma dan matrik dah dulu. Kalau yang bukan diploma mat memang tak belajar langsung. Jadi tak tahu apa-apa lah. Okay, so tak apa. Saya ajar from basic. Cumanya kalau awak rasa nak faham lagi detail, awak kena fahami dulu konsep yang asal. Okay, konsep daripada example ni lah. Example yang limits ni. Jadi banyak sangat properties. Okay, awak kena faham yang ni. Okay. Dah 9 suku, kita ada lagi 1 jam untuk kita habiskan chapter 1.2. Chapter 1.2 ni tak banyak pun, sikit je. Sikit je, ada dalam 1,
3. Mana example 2? Oh, ni example 2 dan 3. Itu je lah. Betul habis. Habislah chapter 1 macam tu je. Kan? Sikit je lah maksudnya. Tak banyak. Sebabnya continuity ni dia berkait baliklah dengan limit tu. Sebab tu saya cakap kalau awak faham limit tu macam mana perjalanan dia, macam mana nak buat dia, insya-Allah boleh buat untuk continuity. Okey, sekejap saya nak tengok ada berapa orang kat sini. So ada dalam 9 orang, 1 2 3 4 5 6 6. Okey, tak apa. Yang lain mungkin busy kot. Okey, sekejap. Okey. Continuity. Continuity adalah kesambungan dalam sesuatu graf. Yang ni kalau awak nak tahu lebih detail, awak kena tengoklah graf tu sambung atau tidak. Kalau graf tu sambung, continuity. Kalau graf tu terpecah, dia bukan continuity. Nak senang ceritalah. Senang je, sekejap Mana dia punya gambaran dia? Oh, tak ada. Saya kena lukis. Continuity ni yang paling basic lah kesambungan graf. Okey, contohnya dalam satu graf ni kita ada graf sin atau graf cos. Saya tak ingat graf apa ni, tapi dia sambunglah macam ni. Okay, something. Dan dia tak terputus pun. Graf ni dia tak terputus. So kita boleh katakan dia adalah continuous. Continuous. Kalau kita tengok bentuk je dah tahulah. Kalau graf macam tan, okay, graf tan kan macam something yang macam ni kot, saya tak sure. Okay, ni lah something. Saya tak sure lah macam mana graf dia, tapi kalau macam ni awak boleh lihat, oh graf ni terputus. Okay, terputus kat sini. Saya tak sure macam mana gambaran dia. Okay, lantaklah graf macam ni, contoh lah contoh. So gambaran ni awak boleh cakap does not continuous. Contohnya ni paksi X, ni paksi Y. Awak tengok gambar je. Gambar dia yang mana menyambung, yang mana tak sambung. Ini kalau melibatkan trigonometri. Kalau ada satu lagi graf biasa, graf garis lurus, contohnya graf macam ni. Tiba-tiba dia sambung macam ni. Okey. Ni pun terputus ni. Dia maksudnya does not continuous. Dia ada banyak-banyak ragam lah soalan ni. Walaupun nilai dia sama, nilai dia adalah 5, contohlah 5 kan. Okay. X dia sama dengan 5, tapi graf dia terputus. Terputus jalan. Contohnya macam tu lah. So does not continue. Sangat senang. Okay. Nak kenal pasti ni sangat senang. Tapi kalau yang susah tu apabila kita dapat soalan kena lakar graf. Baru kita boleh tentukan sama ada dia continuous ataupun tidak. Tapi yang tu saya tak nak fokuskan dulu sebab yang lakar graf ni rasanya boleh Google je kot macam mana bentuk graf yang betul kan. Okay. Jadi saya nak pergi kepada definisi yang sedalam-dalamnya untuk continuous. Ini adalah konsep continuous dan bukan continuous. Jadi awak boleh lihatlah continuous macam mana bentuk dia. Okay, continuity Continuity. Okay, kita lihat pada example 1 terus. Okay, example 1. Saya ambil yang paras ni lah. Okay. Bila kita nak tentukan kesambungan, dia ada 3 syarat utama. Sini saya dah nyatakan 3 syarat utama. Kalau function tu exist. Function tu exist kan saya dah cakap tadi. Kalau limit bagi left side, okay, left side sama dengan right side. Okay, limit ni fx sama dengan limit x a plus. Maksudnya kedua-dua tangan dia lah, tangan kiri dengan tangan kanan dia nilai dia sama. Maksudnya function tu wujud. Baru kita boleh cakap okay, yang ni mungkin continuous. Tapi ingat tau, syarat dia ni bukan satu sahaja. Dia kena memenuhi semua 3-3 syarat ni. Kalau satu tak memenuhi, kita dah nampak dia sebagai bukan continuous. Tapi yang ni kalau 3-3 menepati keseluruhan. Okay, menepati keseluruhan formula. Okay, baru kita katakan continuous. Jadi macam mana kita nak buat? Sebab soalan ni dia bagi 3 function dalam piecewise function. Okay, dia bagi 3 function dalam piecewise function. Ni saya dah explain piecewise function lah tadi masa example tu. So saya boleh go through lagi. Kalau limit yang kurang daripada 1. Okay, kurang daripada 1, kita ada function 1, kita ada function 2, kita ada function 3. So automatic dan kita akan nampak kat sini.
kurang daripada 1. Sebabnya 1 tu daripada negatif lah, daripada left hand tu. Kita ambil function ni. Eksponen X tambah 3. Okay, so kita tulis kat sini. Limit X 1 negatif ataupun left hand dia. Dan kita tulis function dia. EX tambah 3. So kita gantikan lah. Ganti terus. E kuasa 1. Okay. Okay, E kuasa 1 sama dengan E je. Tak ada masalah pun. E kuasa 1 tambah 3. So E kuasa 1 tu bersamaan dengan E lah. Okay, awak dapat E tambah 3. Ini jawapan bagi limit untuk belah left hand. Manakala limit untuk right hand dia, X implies 1 positif. So awak kena lihat lah. Satu yang melebihi 1. Nombor yang menuju dari kanan 1. Maksudnya nombor yang lebih besar daripada 1 lah. Contohnya 1.001, 1.002 dan sebagainya. So nombor yang lebih besar daripada 1 tu adalah di sini. Function yang ketiga. Okey, yang ni awak boleh guna function yang ketiga. Sebabnya nombor dia dari kanan. Nombor dia lebih besar daripada 1. So E tolak X tambah 4. So boleh gantikan E tolak 1. Okey, substitute je nombor biasa, nombor 1 ni. Okey, substitute je X tu dengan nombor biasa. Okey, dan negatif 1 tambah 4 dapat 3 kan? Nampak tak? So maksudnya awak dapat buktikan yang kedua-dua ni nilai dia sama. Okey, syarat kedua lulus. Okey, syarat kedua lulus iaitu exist. Function ni wujud. Function pula. Limit ni wujud. Okey. Cumanya kita nak bandingkan syarat 1 dengan syarat 3. Syarat 1 dengan syarat 3 ni sebenarnya sama. Syarat 1 dengan syarat 3. Syarat 1 ni maksudnya FA is defined. A itu adalah nombor. Nombor apa tadi? Nombor 1. F1. F1. Maksudnya kan kalau kita tengok function ni kan fx kan. X ni kita ubahkan jadi 1. Maksudnya X tu exactly pada 1. Okey, X tu exactly pada 1. Dekat option 2 lah. Ni. X tu exactly pada 1. So nilai dia adalah 4. F4 F1 adalah 4. Exactly pada 1 nilai dia adalah 4. Okey. Yang ni apa saya cakap? Function A is defined. Maksudnya awak boleh cari nilai dia. Awak boleh dapatkan jawapan bagi FA tu ataupun F1 tu awak boleh dapat jawapan dalam bentuk nombor. Okey, ataupun dalam bentuk ungkapan lah, tak kisah. Yang penting bukan make error ataupun kosong. Okey, yang tu je. Okey. Ni syarat pertama settle. Syarat pertama settle. Syarat ketiga. Okey, syarat ketiga, awak bandingkan tiga-tiga ni. Ni maksud dia syarat ketiga je Limit bagi X implies A maksudnya yang exactly pada 1 lah. Okey, mestilah sama dengan FA tadi tu. Maksudnya FA kan tadi kan F1 kan. F1 sama dengan 4. So kalau kita buat limit. Okay, limit X exactly pada 1. Okay, exactly betul-betul pada 1. X sama dengan 1 So awak boleh ambil function dia. Function dia betul-betul sama. Okay, dekat sini 4. Okay. So jawapan dia adalah 4. Okay, tapi ingat tau. Ingat. Bila dapat jawapan dia 4. Okay. Memang betul. Dia punya limit ni sama dengan FA. Tapi adakah ketiga-tiga adik-beradik ni? Okay, adik-beradik ni X, limit X yang daripada left side, daripada right side sama dengan limit daripada exactly yang 1. So E tambah 3. Yang ni untuk yang left side lah. Kemudian sama dengan E tambah 3 iaitu daripada right side dia. Tapi tak sama. Tak sama dengan ni. Tak sama dengan apa? Ni. Okey, tak sama dengan 4. Okey, tak sama dengan 4 sebabnya 4 ni merupakan dia punya ni lah FA. F1 lah, F1. Kalau lihat contoh kat sini,
Example kat sini, okey. Kalau awak tengok kat sini, F1 ialah 4. Ni lagi ringkas ni. Awak cari dulu limit yang daripada left side, E tambah 3. Kemudian daripada right side ni, E tambah 3 juga. And then terus digantikan yang satu tadi. Yang ni lah awak ambil terus yang ni. Satu ni maksudnya sama dengan 3 kot saya rasa. Sebab ni saya ambil contoh daripada buku tau. So, yang ni mungkin samalah. 1 dengan 3 ni optionnya sama. Okay, jadi F1 4 tak samalah. Ni tak payah buat kot rasanya. Okay. Sebenarnya mungkinlah bagi saya, kefahaman saya, kalau X implies to 1 ataupun X menuju 1 ni, dia adalah dari sudut ni lah. Ni ni adalah kedua-dua ni. Ni dua-dua ni. Alamak, ni positif lah. Ini positif. Okay. So ni kedua-dua ni mewakili limit bagi X implies 1. Okay, ni mewakili limit implies 1 lah. So jawapan dia adalah E tambah 3. Cumanya tak sama nilai dia dengan F1. Yang biasanya kan, kalau kita buat soalan tadi tu, kita dapat jawapan dia limit X exactly pada 1 dapat 4. Ini kalau soalan tadi tu tanya limit dia berapa kan. Tapi soalan ni dia tak tanya kita berapa limit yang dia nak. Soalan ni tanya, adakah graf ni merupakan graf yang mempunyai kesambungan. Dia memang ada limit. Limit tu memang ada, memang wujud. Tapi dia punya wujud dia tu, adakah dia bersambung? Ini syarat dia, awak kena tengok. Kalau limit dia ada wujud tapi tak bersambung, maka dia adalah not continuous. F is not continuous. Okay, F is not continuous pada 1. Pada 1 ni, pada yang kita ambil exactly X tu lah. Sebabnya nilai F1 tu tak sama. Awak boleh lihat kat sini. Contoh ni ni example 1 ni. Ni awak boleh tengok. Fx tak sama dengan F1. Maksudnya limit Fx ni mungkin kembangkan dari segi left side dan right side tu, iaitu E tambah 3 tu kan. E tambah 3 ni tak sama dengan jawapan bagi 4. So dia bukan continuous dalam X sama dengan 1. Okay, mungkin yang ni agak nampak complicated, tapi saya ada bekalkan beberapa soalan. Soalan yang lebih kurang je macam example 1 kat sini lah, boleh lihat. Soalan 1, soalan 2. Okay, soalan 3. Okay, soalan 3 lah sampai soalan 3. Example 1 ni soalan 1 sampai 3. So boleh lihat contoh nanti. Nanti saya bagi contoh. Okay, so apa yang paling penting dalam continuity ni adalah awak tentukan dulu adakah dia wujud. Tentukan dulu adakah dia wujud. Kemudian tentukan dulu dia boleh define tak FA ni. Ada tak jawapan dia? Adakah dia undetermined ataupun determined? Kalau make error maksudnya undetermined lah. Tapi kalau bukan maksudnya dapat jawapan biasa. So automatically syarat 1 dan 2 ni menepati. Tapi awak kena bandingkan yang warna biru ni, maksudnya awak kena bandingkan dari right side dan left side dia adakah sama dengan syarat yang pertama tadi. Kalau sama, dia bersambung. Kalau tak sama, dia tak sambung. Okey, kena ingat yang tu. Inilah maksudnya awak lihat kat sini. Yang ni maksudnya dari sudut negatif sama dengan FA. Dan positif mestilah sama dengan FA. Tapi yang ni rumus yang lagi satu lah. Cumanya dia hampir sama dengan rumus yang ketiga. Sebab tu saya warna biru. Saya birukan sebab dia hampir sama. Okay. Bila nak guna formula ni? Bila dia tanya, determine. Determine tu maksudnya awak kena tentukan. Okay, sama ada F ni continuous atau tidak. Jawapan tu dia suruh awak cari limit yang left side dan right side. Jawapan tu awak cari macam biasa je. Cumanya kita just bagi tahu je kesimpulan kita. Adakah dia continuous atau tidak? Sebabnya kalau kita nak buat kesimpulan tu, kita kena check lah. Okay, example 2. Sama juga macam example 1. Sama. Cumanya kali ni dia tanya dalam bentuk asing. Determine. Okay, determine whether F is continuous from the left at 0. From the left adalah kosong negatif. Okay, from the left adalah kosong negatif. Dan adakah dia bersambung daripada kanan kosong tu? From the right at 0. Okay, from the right adalah kosong positif. Ni awak boleh lihat lah. Ni kosong positif. Yang ini kosong negatif. Yang ini adalah syarat pertama tadi. Yang saya declare ataupun saya cari adakah
F0 tu ada jawapan. Okay, so F0 ni awak boleh lihat function dekat sini. X sama dengan dan lebih besar daripada kosong. So jawapan dia 1. Jadi dia adalah mempunyai nilai. Okay, yang syarat pertama tadi mempunyai nilai. Iaitu define. Kan, kita panggil dia define. FA is define. Sebabnya kita gantikan X tu dengan kosong, kita dapatlah satu jawapan dekat sini function. Guna piecewise function. Okay, tengok simbol betul-betul. Baris bawah tu maksudnya ada tanda sama lah. So syarat pertama lulus. Syarat kedua, yang ni dia tak ada syarat kedua, syarat ketiga. Yang ni awak kena lihat dia punya FA dia ni, FA dia sama tak dengan yang belah left hand. Awak boleh lihat kat sini. Left hand sama tak dengan FA dia. Okey, awak tengok left hand ni maksudnya kurang daripada kosong. Okey, kurang daripada kosong. So kalau kurang daripada kosong ni function dia adalah kosong. Kan? X kurang daripada kosong. So maksudnya kita akan pilih function yang pertama iaitu kosong. Jadi kosong ni tak sama dengan 1. Kosong, F0 ni iaitu 1 kan? Ni, F0 adalah 1. So 1 tak sama dengan kosong. Jawapan dia tak sama. Jadi F is not continuous. Kena nyatakanlah from siapa? From the left. Sebab kita cerita pasal from the left. Okay, so boleh lihat dekat sini. Okay, boleh lihat kat sini. Saya ambil satu contoh kat sini. Okay. So from the left saya buat from the left dulu. Ni saya buat nak panah bagi awak nampak. From the left adalah limit X implies 0 negatif. Kemudian kita ambil function dia daripada ni, kosong So function dia kosong. So jawapan dia kosong. Dan untuk awak lihat dia punya jawapan yang solid, F0, FA lah FA. FA adalah F0. F0. So pada exactly kosong tu, okay, ni kosong ni, exactly kosong adalah 1. Okay, so 1. Jadi kat sini kosong tak sama dengan 1. Kosong tak sama dengan 1. Jadi kita boleh buat satu conclusion bahawa F is not continuous from the left. Tapi mungkin dia continuous from the right. F is not continuous from the left. Apa ni? From the left 0. Macam itulah. Dan awak lihat yang belah kanan ni. Okay, from the right. Okay, from the right ni awak ambil kat sini. Limit X implies 0 positif. Maksudnya mungkin lebih besar daripada kosong. Kan? Inilah lebih besar dan sama dengan kosong. So ambil lagi function 1 tu. Okay, awak boleh dapat jawapan dia 1. Sebab dia tak ada X yang awak nak kena apa orang kata substitute. Hanya nombor 1 sahaja. So letaklah nombor 1 tu. Tak ada nilai X pun yang awak boleh gantikan. Okay, so exactly jawapan dia 1. 1 sama dengan 1. Maka F is continuous. Tapi ingat, continuous ni ada belah-belah dia. Belah kiri atau belah kanan. Betul lah. If is continuous from the right. Okay, from the right at 0. Yang ni senang. Saya suka soalan ni. Sebab yang ni kita membandingkan adakah dia sama dengan yang define tadi. Kalau kiri sama dengan yang define, maksudnya dia continuous. Tapi kalau tak sama, dia tak continuous. Sama juga dengan belah kanan lah. Ini apa beza example 1 dengan example 2 ni? Example 1 ni, example 2 ni, dia asingkan. Continuous tu dari kiri ke, continuous tu dari kanan. Tapi example 1 tadi, dia sambung terus. Dia tak cakap pun dari kiri ke kanan. Tapi dia cuma bagi tahu dia sambung. Adakah graf ni bersambung? Itu je. Maksudnya awak kena gunakan 3 syarat yang utama. Okey, kena menepati keseluruhan syarat. Okay, jadi awak boleh lihatlah macam mana beza soalan ni. Okay, sebab dia tak cakap pun, dia tak mention pun continuous from the left ke, dia tak cakap pun continuous from the right. Dia cuma bagi tahu je continuous at x sama dengan berapa. So awak kena gunakan 3 syarat utama. Itu beza dia dengan soalan example 2. Okay, ni cara dia.
Okay, ada dalam notes ni, awak boleh lihat lah. Oops, mana notes ni? Bukan ni. Okay, yang ni. Inilah awak nampak warna merah ni maksudnya salah lah, dia tak continuous daripada kiri. Kalau warna biru ni ya, maksudnya dia continuous daripada kanan. Dan F yang define ni saya letak tengah-tengah supaya awak nampak ketua dia kat mana. Okay, senang sangat. Ni kita panggil dia continuity. Continuity dia ada banyak pecahan. Sekejap saya buka RPP sekejap. Okay, continuity ni yang tadi kita belajar yang first tu, example 1 adalah continuity. Example 2 adalah continuity at a point. At a point tu maksudnya endpoint dia lah sama ada dari kiri atau dari kanan. Dia asing. At a point. Continuity tadi dia tak asing, dia straight jalan je. Maksudnya daripada example 1 awak boleh lihat. Tapi kalau continuity in an interval tu adalah example 3. Di mana soalan dia sangat senang. Sangat susah. Cumanya kalau awak faham betul-betul lah example 1 dengan example 2, kita boleh move on kepada example 3 lah. Macam example 2? Okay ni. Okay, so untuk example 1 dengan example 2 continuity, ada apa-apa soalan tak? Apa-apa je. Macam belum ada nanti. Tak apa. Alright, good. Okay, so maksudnya semua ni ada kat sini. Okay, ni ada komen? Tak ada. Alright. Harap semua boleh follow up. Kalau rasa ngantuk tu minum air. Kita ada lagi dalam masa 40 campur dalam something setengah jam itu. Okay. Tak apa, kalau boleh saya nak habiskan awal. Boleh lihat awal. Cumanya ingat tau, saya terangkan dulu chapter 1 ni. Sebab chapter 1 ni, kalau awak tak faham, nanti lagi berat lah nak masuk ke chapter 2. Walaupun dia tak relate sangat lah. Cumanya, at least adalah juga kefahaman daripada chapter 1 kan, daripada tak ada langsung. Sebab nanti dah masuk chapter 2 lagi berat nak kena fokus. Banyak formula nak kena guna. Okay. So kita tengok sebab saya tahu rubrik kita semua sama kalkulus ni. Dia punya apa? Topik-topik dia. Nama pun kalkulus. Okay, kita tengok soalan interval pula. Interval ni sakit mata jugalah memandang. Okay, tengok panjang sikit lah. Interval ni luas lah. Continuity tu interval ni besar, sangat besar. Okay. Semuanya saya nak mention kat sini, interval ni adalah sesuatu di mana dia punya range. Interval ni adalah dia punya range. Interval ni adalah dia punya jarak tu. Kalau closed interval, okay, closed interval digunakan square bracket. Nampak tak square bracket kat sini? Tapi kan ada soalan dia menggunakan open interval. Ada soalan yang menggunakan open interval. Tapi dalam buku saya tak jumpa soalan ni. Saya nak cari dalam Google pun susah. Jadi saya tak boleh nak ajar yang open interval lah. Tapi at least kita fahamkan dulu untuk closed interval. Okay, open interval ni beza dia cuma bracket dia lah. Bracket dia akan jadi bracket lembut. Okay, bracket lembut macam ni. Dan penulisan bagi interval ataupun range. Okay, range ni untuk closed interval. Okay, kalau closed interval, ini saya nak ajar dulu interval tu apa. Nanti saya go through kepada konsep interval ni. Kalau closed interval diberi adalah negatif 1, 1 dalam square bracket lah. Dan kita akan tuliskan range dia dalam bentuk negatif 1 kurang daripada X kurang daripada 1. Tak ada sama dengan. Okay, tak ada sama dengan. Ini adalah closed interval. Kalau dibagi nombor ni nombor 2, nombor 2 lah. Kalau nombor dia nombor 1 lah. Ikutlah soalan ni. Tapi kalau open interval ni dia punya jarak dia agak besar dari sebelum negatif 1. Mungkin awak boleh katakan awak boleh cakap ni lah open interval ni dia sangat besar. Dia adalah dari negatif 1 kurang dan sama dengan X. Ataupun awak boleh cakap X kurang dan sama dengan negatif 1, X lebih besar dan sama dengan 1. Dia punya ni simbol dia lain sikit. Ada yang bagi pendapat macam ni, open interval dia ke depan. Okay, dia ke depan.
Tapi ada simbol tanda samalah. Dia ada buat macam ni. Beza dia bentuk ketaksamaan ni ataupun bentuk simbol ni. Kalau open, dia ada simbol sama dengan dan, kurang dan sama dengan, something macam ni. Cuma yang saya lebih suka dan saya rasa close interval ni senanglah sebabnya jarak dia sangat sempit, iaitu dari -1 sampailah 1. Sebab tu kita panggil dia close. Sangat sempit. Okey, sangat sempit. Tapi kalau open ni sangat luas. Dari kiri -1, dari kanan 1. Okey. Ada juga satu bentuk interval di mana interval dia bergabung. Ada yang buat macam ni. Okey, interval ni macam separuh bracket, yang square bracket, ada yang separuh open interval. Yang ni saya tak nak go through. Yang ni sangat pening kepala. Ni jarak dia saya boleh bagi tahulah, jarak dia adalah -1 kurang daripada x, ataupun nak boleh tuliskan x kurang daripada -1, x lebih besar dan sama dengan 1. Dia main dengan simbol je sebenarnya ni. Okey, ni saya tak tahu lah apa nama interval ni, tapi dia adalah gabungan interval open and close. Close and open interval lah something. Close and open interval. Ni saya jumpa kat internet. Tak ada dalam buku lah. Interval. Okey. Yang dua atas, yang dua hitam ni saya tak nak fokus dulu. Awak boleh catat atau take note sahaja. Mungkin takut tiba-tiba keluar kan. Okey, tak apalah, ni dia punya formula lah. Bukan formula lah, dia punya macam apa orang kata, prasyarat dia. Okey, prasyarat dia lah. Okey, kenapa kita guna simbol, saya nak fokuskan yang ni close interval. Kenapa kita gunakan simbol-simbol ketaksamaan ni? Okey, sebabnya dia akan melibatkan right hand dan left hand. Kalau awak nampak integer bagi 1. Kan kita kan suka buat integer macam ni, x ada nombor 1, ada nombor kosong, 1 kat sini, kosong kat sini, -1 kat sini. Ini contoh kemudian kalau interval ni, kalau close lah. Okey, yang ni saya ajar close dulu. So kalau close ni maksudnya dari ni, lebih daripada -1 ni. Maksudnya dia bukannya -1 tapi dia lebih sikit. Lebih sikit dari -1 sampailah kurang daripada 1. Maksudnya dia punya bentuk dia kalau belajar masa tingkatan 2 macam ni. Kan? Ekor dia. Macam ni, something lah. Dia ada bulat yang tidak ada lorekan. Bulat maksudnya dia tak sampai betul-betul lah pada -1 ni. Dia tak adalah sampai betul-betul pada 1, tapi dia exactly hampir dengan -1 dan dia hampir dengan nombor 1. Ini kita panggil dia sebagai closed interval. Okey, dan kalau boleh lihat lah macam mana saya nak bagi tahu ni. Sekejap, kita tengok contoh. Ni, okey. So kalau lihat kat sini, let -1 kurang dan sama dengan A. A ni awak bolehlah letak X ke A ke kan. Kurang daripada 1. Sebab tu saya cakap, kalau close interval, kita kena fikir macam mana bentuk dia. Macam mana bentuk range dia. Okey. Dan kita boleh nampak lah. FA ni sama dengan function yang diberi. Function diberi adalah fx. Okey, so saya pun sekejap saya pindahkan dah benda ni. Okey, sekejap Okey, something macam inilah. Biarlah macam ni. Okey. Okey, untuk yang ni saya ambil jap, saya letak bawah sebab yang dua atas tu biarkan. Okey, untuk close interval ni, kalau function diberi adalah fx, so mungkinlah awak nak letak dia sebagai fa kan. Okey, mungkin awak nak letak dia sebagai fa, awak boleh cakap -1 kurang daripada a kurang daripada 1. Dan mungkin awak boleh katakan limit dia adalah dari -1 plus. Okey, -1 plus ni awak fahamlah maksud dia adalah lebih daripada -1. Kan kita punya bentuk kan macam ni ke kanan. So dia adalah plus. Kan? Nampak tak? Dan awak boleh nampak kat sini dia adalah nombor 1 negatif. Nombor 1 negatif tu maksudnya daripada kanan ke kiri lah. Dia punya ni nilai dia. Maksudnya kurang daripada 1. Di interval-interval dia. Awak boleh nampak bentuk dia. Okay, saya padam balik yang ni. Saya nak tengok balik contoh tadi.
Okey, awak tengok. Katakan kalau A awak guna huruf A, kalau nak guna huruf P pun tak apa. So kita pun gantikan FA dalam function yang diberi. 1 tolak A. Kan? Mungkin awak boleh katakan sama dengan apa? Okey, ini biarkan. Okey, FA maksudnya awak gantikan X tu dengan A lah dalam function yang diberi. Kan? Kita substitute sahaja. Kemudian awak cari limit dia. Okey, limit. Okey, limit apa tadi? Limit X implies A. Sebab kita guna A. Kalau kita guna huruf lain, gunalah huruf lain. Biasanya ini sesuatu nombor yang kita tak tahu. Dia berada nombor dalam ni lah. Ni A, kita panggil A. Sebab kita tak tahu nilai dia apa. Sebab tu kita gelarkan dia sebagai A. Okay, dan kita pun gunakan function negatif, 1 tolak X2 ni. Okay, kalau kita gantikan dia, sama je lah. Kita dapat 1 tolak A kuasa 2. Sama nilai had dengan nilai define dia adalah sama. Okay, awak boleh lihat kat sini. Nilai, ni dia punya formula. Awak boleh tengok formula dia. Nilai had sama dengan nilai define dia. Okay, FA sama dengan limit bagi A tadi. Sama dengan limit A, Fx. Iaitu apa? Inilah jawapan dia adalah sud 1 tolak A. Sama dia punya define dia punya ni yang define, ni define dia sekejap Define. Yang ni dia punya limit. Okay, limit sama dengan define, dapat jawapan yang sama. And then kita boleh cakap bahawa ni then lah, maksudnya kemudian awak boleh terus je cari adakah dia punya dari range yang pertama ni, yang warna purple ni, kan daripada negatif 1 ni, okay, dia nak lebih daripada tu. Maksudnya dari kiri ke kanan lah. Orang panggil left hand. Okay, left hand. Ni left hand dia. Left hand pula. Right hand. Sebab positif kan? Dari kanan. Right hand. Sebab kita nak ke kanan tau. Kita nak ambil yang nilai yang belah kanan ni. Okay, yang belah kanan menuju kepada A. So dia adalah right hand lah. Okay, so awak lihat kat sini. F negatif 1, kita buat benda yang sama tau. Kita define balik semula. Kalau kita ada F negatif 1 daripada ni. Okay, kita kan ambil dia punya close interval tu kan. Daripada kiri tu, negatif 1. So kita gantilah negatif 1 kat sini. Okay, kita ganti, kita tengok dia punya jawapan. 1 tolak negatif 1 kuasa 2. Okay, negatif 1 kuasa 2. So awak akan dapat kosong. Kemudian try cari limit. Okay, limit bagi yang ni negatif 1 ni ke kanan. Okay, sebab arah dia ekor warna purple ni dia ke kanan. So dia adalah plus. Dia adalah right hand. Okay, limit bagi X implies negatif 1 plus. Okay, negatif 1 plus ni bagi function yang diberi. Iaitu 1 tolak X kuasa 2. Iaitu sama macam tadi. 1 tolak negatif 1 kuasa 2. Adakah dia sama? Okey, jawapan dia adalah kosong. 1 tolak 1 jawapan dia kosong. Okey? Sebabnya negatif 1 kuasa 2 dapat 1. So 1 tolak 1 dapat kosong. Apa-apa punca kuasa dapat kosong lah. Apa-apa punca kuasa kosong dapat kosong. So maksudnya kat sini, F negatif 1 sama dengan limit bagi X yang menuju kepada negatif 1 daripada kanan. So macam ni lah. Okay, iaitu kosong. Ini bagi yang closed interval belah kiri. Saya tulis closed interval. Interval bagi bracket negatif 1. Okay, manakala closed interval bagi yang 1 positif tu. So closed interval bagi yang 1 tu, maksudnya dia jadi macam ni lah. Kan? Yang belah kanan tu. So close interval yang belah kanan tu pula awak buat benda yang sama lah. Substitute F tu dengan 1, function tu dengan 1. Okay, buat benda yang sama. Okay, punca kuasa 1 tolak 1. Okay, 1 kuasa 2 dapat 1 kan. Okay, dapat kosong. Okay, dan awak buat benda yang sama. Limit X implies
satu ke kiri. Satu ke kiri. Okey, satu ke kiri. Nampak tak kat sini? Ni satu ke kiri. Okey, ke kiri So dia jadi negatif. Sebab tu kan kita kena lukis tau. Dia punya close interval ni macam mana. Dia punya open interval ni macam mana. Kalau tak lukis, memang tak boleh buat. So kena lakar macam ni. So dia punya negatif ni, ke kiri ni maksudnya dia akan ke left side atau right hand. So kita buat benda yang sama lah. Substitute. Adakah jawapan dia sama? Kita double check. Okey, dapat 1/2 dan akhirnya dapat kosong. Okey, so maksudnya F1 sama dengan limit bagi X implies 1 yang ke kiri. Okey, maksudnya jawapan dia still sama, kosong. Apa kesimpulan yang kita buat daripada sini? Terlihat dekat contoh. Okey, dia sama macam example 2 tapi dia gabungkan. F is continuous from the right at -1 and from the left at 1. Kenapa dia buat ayat macam ni? Okey. Tengok kat sini. Okey, awak lihat kat sini conclusion. Saya ambil separuh lah gambar ni. Sekejap saya ambil separuh gambar ni. Sekejap Okey, awak lihat kat sini. Dengan yang ni Okey. Okey, awak lihat kat sini. Kalau awak nampak dia close interval, dia mesti lagi sempit tau. Maksudnya dia akan ke tengah. Dia akan ke tengah lah. Maksudnya arrow ni masing-masing akan ke tengah. Okey, yang ni bersama. Masing-masing ni akan ke tengah. Sebab dia close interval, dia menutup. Kalau open dia akan ke depan. Dia akan ke depan macam ni lah open. Open dia akan keluar. Tapi kalau close dia akan masuk. Nampak tak? Kalau close dia akan masuk dalam. So bila kita nampak nilai dia sama, nilai -1 sama nilai F -1 sama dengan limit bagi yang anak panah masuk dalam tu. Okey, limit anak panah masuk dalam tu maksudnya -1 yang masuk dalam lah ke kanan kan. Dia akan jadi macam ni. Kalau sama, dia adalah continuous. Okey, dia adalah continuous. Dia macam soalan example tu. Cumanya yang ni arrow dia je yang bertentangan. Okey, F is continuous from the left. Okay, from the left pula. From the right. From the right at apa ni? At -1. Kenapa saya cakap from the right? Sebab gambaran ni nampak je macam dia masuk dalam ke tengah kan. Tapi ingat, bila saya buat macam ni, -1 plus ni, saya just nak bagi nampak gambaran je dia ke dalam. Tapi actually anak panah yang sebenarnya dia keluar. Okay, dia keluar macam ni, dia closed. Cumanya dia tak sampai ke pintu lah, dia akan awak anggaplah yang ni ada pintu ni pintu dia. Ini pintu, nampaklah macam ni. Okey, ni pintu dia. Dia tertutup, dia terkeluar, dia terkurung dalam tu. Okey. So maksudnya dia adalah continuous from the right at -1. So ni -1 plus. Okey, plus dan ni minus. Tapi yang tadi saya bagi gambaran bagi awak nampak dia ke dalam tu, sebabnya saya nak bagi awak tahu bahawa dia punya jarak dia adalah menghadap ke A. Okey, dia punya range dia, jarak dia tu daripada pintu kat sini, ni pintu dia -1 ni menghadap ke A. Pintu dia menghadap ke A. Sebab tu saya cakap dia punya range dia adalah -1 kurang daripada X kurang daripada A kurang daripada 1. Maksudnya dia punya range dia akan menghadap ke A lah. Okay, A tu akan menghadap ke situ. Maksudnya awak boleh nampak kat sini A lebih besar daripada -1, A lebih kecil daripada 1. Okey? Alright. So, disebabkan anak panah dia jadi macam ni, awak boleh gabungkanlah dalam satu ayat ni, awak boleh cakaplah F is continuous. Awak boleh pecahkan ayat ataupun gabungkan ayat. Okay? From the left. From the left at 1. Okay? So, awak boleh cakap yang ni adalah closed interval. This function is closed interval. Okay, awak boleh buktikan bahawa dia adalah closed interval. Sebab dia samalah.
Kalau dia tak sama, dia bukan close interval. Kalau dia sama, dia close interval. Inilah negatif 1, 1. Kalau satu cacat tak kena, maksudnya bukan close interval. Dia adalah open. Kalau satu tu tak kena, dia akan jadi open lah. Tapi kalau dua-dua tu betul, awak dapat kesudahan yang betul, dia akan jadi betul lah. Awak dapat buktikan. Yang ni sebab tu saya cakap, interval ni agak susah sikit lah nak faham. Okay, kena banyak rujuk lah dalam buku ataupun try Google. Sebab yang ni saya cuma tengok dalam buku saya cuma ada closed interval saja. Yang open dengan yang gabung tu, yang tu agak susah sikit. Cumanya awak boleh tengok lah dia punya formula kat sini. Ni saya tak sure lah. Saya just ambil balik pada YouTube sahaja. Okay, yang ni saya tak ada soalan dia dalam buku. So, yang ni setakat kefahaman tambahan je lah. Okay, ni setakat kefahaman tambahan. Dan kita dah habis dah actually untuk chapter 1. Okay. So, yang ni awak boleh rujuk balik lah nota ni. Kalau yang close interval ni macam mana. Sebab yang ni panjang sangat jalan kerja dia. Okay, awak boleh rujuk balik yang ni. Okay, awak boleh rujuk balik nota ni. Saya dah susun cantik-cantik dah. Maksudnya, kalau limit A sama dengan define dia, dia akan dapat betul lah. Then awak boleh gunakan bahawa dia punya close interval dia macam mana. Okay, dari negatif 1 ke kanan. Okay, dan sebagainya lah. Okay, awak boleh rujuk balik nota ni. Dia agak susah close interval ni sangat susah. Okay, tak apalah. Soalan ni saya rasa saya tak sempat nak sambung sebab lagi pun dah dekat pukul 10 suku pun. Tak apalah. Yang ni kalau siapa-siapa nak try buat, try lah buat. Sebab kalau tak buat nanti kita akan lupa. Okay, try lah buat 1, 2, 3 ni. Dan soalan nombor 4 sekali. Dan tu je lah. Kalau soalan 5, 6 ni, ni soalan kebat 5 dan 6 ni, kalau soalan kebat ni awak dapat buat, maksudnya awak betul-betul faham. Dia 6 soalan je. Okay, 6 soalan je. So, try lah buat 1 sampai 4. Okay, itu sajalah yang saya nak explain ni. Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, okay, cuma kena gunakan istilah balik. Try lah buat sikit je soalan. Buat slow. Okay, tak apalah. Itu sajalah. Saya tak nak explain lama-lama. Dah lewat malam. Jadi itu saja. Nanti kita jumpa lagi next week untuk kita discuss berkenaan dengan chapter 2, iaitu pembezaan peringkat pertama. Tak ada kat sini Tak apalah. Nanti saya akan ajarlah macam mana nak buat pembezaan Dan saya dah sediakan formula dekat dalam Google Classroom. Kita boleh tengok formula pembezaan kat sini. Kalau siapa yang akan ada test tu boleh tengoklah. Okey. Ni pembezaan yang awak dah belajar dekat sekolah tu adalah pembezaan bagi nombor sahaja. Tapi awak tak pernah lagi nampak exponential function dan sebagainya, trigonometric dan arc trigonometric function. Ada lagi sebenarnya hyperbolic, tapi hyperbolic tu saya kena cari lagi lah kat Google. Okay, yang ni dia punya formula. Ini formula asal tau, belum lagi composite formula. Composite punya pun lagi banyak. So kalau yang ni awak kena faham dululah. Okay, boleh tengok formula ni. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jap, lupa lagi nak bagi tahu. Ada lagi satu perkara penting. Okay, jap. Sat. Attendance survey, lupa nak ambil. Bukan ni. Mana ni kot. Okay, Sat. Saya salah buka tak? Okay, ni. Okay, saja je nak buat attendance survey ni kan. Nak buat cari report. Okay. Ni link dia. Boleh ambil kat Google ni Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi next week. Alright, thank you. Welcome.